tiba-tiba ada seorang motivator terkenal. Dia bercakap, dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan hendak anak tuan-tuan, kalau tuan-tuan hendak berjaya, tuan-tuan hendak berjaya dalam hidup, tuan-tuan hendak menjadi orang yang hebat, sebelum keluar pergi bekerja, tuan-tuan tengok ke cermin, tuan-tuan kata anda hebat. Kalau tuan-tuan nak menjadi orang yang kaya, tuan-tuan sebelum keluar daripada rumah pergi kerja, tuan-tuan kata kat cermin anda kaya. Jadi menjadi kaya. Waktu saya tengok tu, dalam hati saya, biar betul orang tua ni macam poyo je. Dan waktu tu tak ada istilah poyo kan, tapi lebih kurang gitulah kan. Macam rasa macam tu, rasa macam ish, betul ke? Tapi kajian ni kita kena respect dari sudut apa? Dia tak buat kajian, tapi dia ambil daripada kajian barat yang mengatakan ini kajian betul-betul kita kena respect bahawa ni diorang buat satu kajian. Kajian diorang apa dia? You are what you think. Engkau adalah apa yang engkau fikirkan. Sampai kita pun buat lagu, translate, direct translation daripada kaedah tu. Lagu apa? Lagu Yakin Boleh. Engkau lah apa yang kau fikirkan. Kan sebiji tu kan? You are what you think. Engkau lah apa yang kau fikirkan. Sebiji. Okey. Jadi kita ambil kat situ, dan ahli psikologi ni pun walaupun nampak Islamik, tapi pasal dia ambil daripada teori barat semata-mata, maka dia kerugian. Kita tak menafikan memang kita adalah apa yang kita fikirkan, tapi sebenarnya teori itu teori yang separuh masak, tak cukup. Sebab apa? Sebab dia tidak dipandu oleh wahyu. Bila tak dipandu oleh wahyu, maka kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang ada pada orang yang beriman. Apa dia? Dalam Quran, Allah SWT tak pernah suruh kita berangan jadi kaya, ataupun suruh fikir bahawa kita jadi kaya. Tidak. Allah tak ada suruh kita berdoa bila kita perlukan sesuatu kan. Dan bila kita berdoa, kita diajar supaya doa kita tu kita dengar dan kita faham apa yang kita doakan. Betul lah? Faham dan dengar. Faham, walaupun Allah Ta'ala faham apa yang kita doakan, walaupun dalam bahasa Arab kita tak faham, Allah faham, tapi kita diajar biarlah faham apa yang kita doa kan. Kemudiannya sebut, bukan dalam hati saja. Doa biar sebut, bukan dalam hati. Sebab apa? Nabi SAW sendiri pun, para sahabat nampak Nabi SAW bila membaca doa ataupun berzikir, Nabi SAW kelihatannya apa? Apa tu? Janggut Nabi SAW ataupun rahang Nabi SAW bergerak, menunjukkan Nabi SAW sebut. Kalau ikut logik akal, kita doa dalam hati pun cukup, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati kita. Dan hati yang paling clear sekali hubungan dengan Allah, of course, Nabi SAW kan? Jadi Nabi SAW boleh. Walaupun begitu, kita lihat tersebut kan? Rupa-rupanya apa kesan dia? Kesan dia adalah pada diri kita sendiri, pada telinga kita sendiri. Kita tengah berdoa, sedang minta pada Allah, dalam masa yang sama sedang memberitahu pada diri sendiri. Lain dalam hati saja. Kalau mulut, kita dengar. Bila kita sebut kat mulut, telinga kita dengar, bermakna kita sedang bagi tahu mesej yang begitu clear apa yang kita nak sebenarnya. Kita tengah beritahu diri kita, doa pada Allah dan bagi tahu bertinga. Benda ni confirm efek dia lagi besar daripada tengok cermin kata anda hebat, anda boleh jadi kaya, kan? Confirm doa lebih kuat efek dia. Sebab kita bagi tahu pada diri kita dan kita minta pada Allah yang Maha Memberi. Kita tengok cermin tadi kan, engkau boleh jadi kaya. Tengok balik muka dia kat cermin. Boleh ke? Boleh kan? Macam tak boleh kan? Dia boleh lah kan? Sebab tengok muka sendiri kan? Tapi bila kita bercakap atau meminta daripada Allah SWT, kita tahu Allah Maha Kaya. Jadi kalau kita minta, confirm lah minta daripada yang Maha Memberi, yang memang confirm boleh bagi pada kita. Jadi lebih yakin, dan dalam masa sama kita sedang bagi tahu pada diri kita kan? Ulang dan ulang. Itu sebablah bila kita berdoa, kita macam ni keluar sikit tajuk Saya nak balik kepada tajuk akidah, tapi kejap. Kita bila berdoa, sekarang ni kita hadapi macam-macam cabaran ataupun kelemahan diri kita. Contohlah, katalah kita ni memang seorang yang pemalas. Katalah, memang pemalas. Ataupun kita ni seorang yang pemarah. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, depan dan barat kan? Ataupun kita ni seorang yang pengecut, ataupun kita seorang apa-apalah kan? Benda-benda macam tu
kita identify kelemahan kita, mesti identify lah. Jangan tak ada Ustaz, saya dah fikir macam tak ada pula kelemahan saya. Tu berat nanang tu orang kata. Saya tak ada Ustaz, semua okey, perfect dah saya ni. Tu masalah semua tu. Imam Al-Ghazali kata apa? Imam Al-Ghazali kata siapa yang dia dah cuba cari kelemahan diri dia, dia tak jumpa juga kelemahan tu, maka itulah kelemahan paling besar sekali. Iaitu tak tahu kelemahan sendiri. Itulah kelemahan paling besar. Okey, jadi sekarang kita tahu kelemahan kita. Kita dah tahu kelemahan kita, kita pinpoint kelemahan kita dan kita doa minta daripada Allah untuk hindarkan kita daripada sifat yang lemah tadi itu dengan menyebutkan sifat tersebut. Jangan hanya sebut ya Allah, hindarkan aku daripada sifat-sifat mazmumah. Amin. Contohnya kan? Ataupun ya Allah, aku nak jadi baik. Amin. Kan? Ataupun ya Allah, aku nak segala yang baik. Amin. Kan? Besok ya Allah sama macam semalam. Habis cerita kan. Jadi tak boleh gitu. Dia doa biar didetailkan apa yang kita nak. Rupa-rupanya sebab kita tengah bagi tahu pada diri kita. Cakap ya Allah, hindarkan aku daripada sifat malas. Apa yang kita tengah bagi signal pada diri kita, aku tak nak jadi pemalas. Doa ni Nabi SAW ajar. Dalam doa yang dalam surat dia tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, kan detail habis. Okey. Jadi sekarang ni, ya Allah hindarkan aku daripada penyakit malas. Kita tengah bagi tahu pada diri kita, aku tak nak malas. Sebenarnya. Dan kita minta pada Allah yang Maha Berkuasa untuk hindarkan kita daripada sifat malas. Betul. Kalau berkaitan dengan kepentingan kita untuk akhirat, maka detailkan, tak ada masalah. Tapi bila melibatkan dunia, jangan detailkan. Jangan terperinci sangat. Melibatkan dunia kan. Contohlah kalau balik Malaysia, dia nak beli rumah, baru nak beli rumah, dia kata ya Allah, kurniakan aku rumah ya Allah di tengah-tengah Kuala Lumpur, yang mana lebarnya 30, belakangnya 80, 2 tingkat setengah, ada 5 bilik, ada 4 bilik air. Lepas tu ya Allah, setiap bilik tu biarlah ada aircon. Airconnya pula jenama Action 1.5 kuasa kuda. Tu doa lepas mayang tu. Jangan doa macam tu. Dilarang. Dalam Nabi SAW larang doa melibatkan dunia, jangan detailkan sangat. Nak kereta tak payah doa sampai sport rim berapa inci semua kan. Tak payah. Dia cukup setakat ya Allah, kurniakan aku rumah yang terbaik. Dah. Ya Allah, kurniakan aku kereta yang terbaik. Dah. Kalau melibatkan dunia, tak payah nak didetailkan sangat. Tapi bila melibatkan akhirat, kita detailkan, tak ada masalah. Sebab kita tengah bagi tahu diri kita kan. Kita tengah bagi tahu, kita tengah hantar signal pada diri kita apa benda yang kita nak sebenarnya. Okey, jadi sekarang ni itu juga lah sebabnya bila kita berhadapan dengan macam-macam cabaran luaran, dalaman dan sebagainya. Yang tadi saya sebutkan tadi, cabaran akidah, cabaran tidak percaya pada diri sendiri atau tidak percaya pada agama yang ada pada kita. Kita lebih mudah percaya pada orang lain, mudah percaya pada agama yang lain ataupun ajaran yang lain. Macam-macam lah ajaran yang lain, agama yang lain ni, socialism, liberalism, secularism dan sebagainya ni, dia lebih percaya pada benda-benda macam tu daripada Islam. Maka macam mana nak jadikan, nak hadirkan dalam hati kita bahawa memang Allah itulah yang sebaik-baik tempat kita berharap ataupun kita jadi rasa Allah Ta'ala tu besar dan sebagainya. Saya ada kongsikan satu cerita baru-baru ni di beberapa tempat. Saya kongsikan satu cerita, nak cerita macam ni. Cabaran ni kita hadapi memang macam-macam cabaran, tapi ada orang dia menghadapi satu cabaran, dia nampak cabaran tu dia rasa relax. Dia berhadapan dengan cabaran tu, dia rasa tenang. Pagi tadi dekat IKIM FM, saya konon-kononnya secara langsung pun cerita pasal benda ni kan? Denganmu aku tenang, tajuk dia. Hanya denganmu aku tenang. Jadi pasal cabaran, bila kita tengok cabaran, kadang orang tak tenang bila tengok cabaran. Sebab apa dia tak tenang bila berhadapan dengan cabaran? Sebab Allah tidak besar dalam hati dia. Kalau Allah besar dalam hati, cabaran jadi kecil. Masalah apa pun yang dia tengok kat depan dia, yang menggoda dia, yang cuba nak merosakkan dia dan sebagainya, benda tu dia boleh tepis sebab Allah Maha Besar. Tapi bila Allah kecil dalam jiwa, benda-benda ni semua jadi besar. Benda-benda semua senang untuk mempengaruhi dia, dan dia akan salahkan persekitaran dan sebagainya. Dia akan cakap macam mana environment saya tak membantu lah. Ustaz tak apalah, Ustaz tak jaga agama lah. Contoh kan. Dia mula salahkan macam-macam. Sebab Allah Ta'ala tu sendiri tidak besar dalam jiwa. Dia akan mudah terasa dengan orang bercakap,
dengan orang kata, dengan tulisan orang dalam Facebook, dalam apa WhatsApp dan sebagainya, lebih lagi daripada dia rasa Allah Ta'ala tu lebih besar dalam jiwa dia. Ini biasa. Contoh ada satu cerita kisah benar kan. Seorang ini siapa yang dah dengar lah ulang tayang tak apa kan, channel TV juga lah ni kiranya kan, ulang tayang kan. Astro Oasis tu dia ulang tayang saya punya rancangan Cahaya Lirik tu. Saya ingat adalah 150 kali kot. Punya banyak kali dia ulang. Okey. Jadi bila kita ada satu cerita ni, seorang lelaki bawa isteri dia pergi shopping komplek kan. Jalan-jalan ternampak ada jualan pinggan mangkuk murah. Oi, isteri dia bila tengok jualan pinggan mangkuk murah, terus bang beli bang, murah bang. Yang suami kata tak payahlah, banyak lagi pinggan kat rumah. Dia kata tak boleh bang, murah sangat ni bang, rugi kalau kita tak beli sekarang ni. Tak payahlah, yang ada tu nak buat apa, nak beli pula yang baru. Tak adalah bang, kita simpan bang, banyak ni kan. Jiran tengok malu bang, pinggan tak pernah tukar-tukar. Dia mulalah pujuk rayu suami bawa odor kan. Suami bawa odor, tapi jalan. Yang isteri jadi jalan, masam muka. Mencuka tu si isteri kan, masam muka dia sebab tak dapat pinggan baru kan. Balik ke rumah, letak barang-barang, suami pergi ke masjid semayang. Balik dari masjid, buka pintu, tengok isteri dah terbaring dekat ruang tamu, mulut dah berbuih, minum racun. Macam kita betul. Jadi mungkin ada yang kita rasa macam pelik kan, macam tak logik ke kan. Ada pula tak dapat pinggan, dia pergi minum racun kan. Tak dapat pinggan, mati lagi tak dapat pinggan. Tak dapat pinggan mangkuk, mati mangkuk terus kan, kita kan. Mungkin kita cakap macam tu sebab kita fikir dengan rasional kan. Tapi dia waktu tu dia tak boleh fikir dengan rasional. Sebab dia fikir apa waktu tu? Dia fikir tak dapat pinggan mangkuk bererti suami saya tak sayang saya kan. Dan bila suami tak sayang, apalah artinya aku hidup di atas muka bumi ini, lebih baik aku pergi sahaja kan. Ini drama Melayu kan. Macam tu kan. Jadi macam tu memang berlaku. Cerita macam ni memang berlaku dekat masyarakat kita. Sebab apa? Sebab tidak ada akidah. Sebab Allah Ta'ala tak besar dalam jiwa. Maka bila tak dapat pinggan mangkuk, dia rasa itulah masalah paling besar sekali. Itulah cabaran dalam hidup yang paling besar sekali bagi dia. Sebab apa? Sebab suami tak sayang. Contohnya, itulah cabaran paling besar. Sedangkan Allah besar, dia tak perasan. Cara macam mana kita nak tackle isu ni? Ada juga ustaz yang berceramah, dia kata pengajarannya suami-suami kalau bawa isteri pergi shopping komplek, jangan bawa dekat tempat pinggan mangkuk. Dia kata itu bukan penyelesaian kan. Dia kata kalau nak bawa pergi kat tempat apa, polystyrene ke apa ke, tu duduk lama-lama pun tak apa. Dia kata itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya adalah dalam Islam kita diajar supaya kita ulang dan ulang mengatakan Allah tu Maha Besar. Sebablah kita takbir banyak kali dalam sembahyang. Kan dalam sembahyang berdiri takbir, rukuk takbir, sujud takbir, duduk takbir kan. Kita asyik ulang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita ulang dan ulang takbir tu, dia jadi akhirnya dia akan masuk dalam jiwa, insya-Allah. Kan? Masuk dalam jiwa, kata Allah tu Maha Besar. Sekarang belum lagi, insya-Allah satu hari nanti dia akan masuk. Sebab lepas sembahyang kita akan takbir 3 kali pula lagi. Takbir lagi. Kan? Berapa banyak kali kita besarkan Allah. Mudah-mudahan masuk dalam jiwa. Tapi masalah kita tak masuk sebab apa? Sebab waktu kita takbir, hatta kadang-kadang waktu takbir ihram lagi, Allahu Akbar, malam ni akan malam apa katnya. Ada terfikir, hari ni potluck. Dia orang buat apa hari ni, aku tak buat apa. Dia mula terfikir ni macam kan. Dia fikir. Tak apalah. Kejap lagi balik ni aku nak makan aiskrim. Aiskrim apa? Ferrero Rocher. Okay. Jadi macam tu kan. Dia fikir tengah sembahyang. Jadi waktu tu dia apa? Waktu tu Allah tak Maha Besar dalam jiwa dia. Kan? Waktu tu dia fikir kalau ada laksa bagus juga. Lama aku tak makan laksa kan. Allah Akbar tu sebut dalam hati laksa akbar. Bukan Allah Akbar. Jadi waktu tu
Sebab apa jadi gitu? Sebab kita tak masukkan jiwa. Jadi cuba pastikan bila kita takbir, sebut Allah Akbar, hadirkan Allah memang Maha Besar. Memanglah kejap lagi mungkin kita lupa. Tak nafi. Kejap lagi mungkin kita lupa benda tu. Tapi ulang lagi kan. Dah berpuluh tahun kita ulang. Mudah-mudahan betul masuk dalam jiwa kita kata Allah memang Maha Besar. Okey. Dan bila kita tinggalkan benda ni, kita tinggalkan akidah kita, maka macam-macamlah masalah yang akan berlaku. Dan Nabi SAW bagi tahu memang akhir zaman ni orang yang berpegang teguh kepada agama Allah memang susah kan. Sayati 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala jamar. Akan datang satu zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti pegang atau menggenggam bara api. Memang payah. Tapi akidah lah yang akan menyelamatkan. Dia akan settlekan macam-macam. Dan benda ni akan diajar oleh siapa? Yang ajar kita adalah para ulama kita kan. Jadi dia akan memudahkan kita untuk berhadapan dengan 1001 mehnah dan tribulasi, cabaran-cabaran. Dan cabaran ni akan berlaku lagi besar sebab Nabi SAW sebut innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, ataupun Nabi SAW begitu, Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu itu dengan mencabutnya terus, ataupun biqabdihi min suduri rijal, ataupun mencabutnya daripada dada manusia. Tidak. Bukan maknanya hari ni kita ingat, tiba-tiba besok lupa. Oh, ilmu dah terangkat kan? Pada kita malam bulan kan? Ini tanda akhir zaman ni kan? Aku dah lupa dah ni, nak periksa ni kan? Allah Ta'ala tak cabut yang ilmu, mengangkat ilmu dengan cabut daripada dada kita. Tapi Allah Ta'ala akan cabut ilmu dengan matinya para ulama kan? Bila matinya para ulama, maka Nabi SAW beritahu dia, apa jadi bila mati para ulama? Maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang tak tahu hukum hakam agama. Lalu mereka buat apa? Mereka bila ditanya, mereka akan menjawab dengan salah. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang berlaku. Manusia akan ambil pemimpin yang jahil, yang tak tahu apa, yang jahil ilmu agama dan sebagainya. Akhirnya orang tanya soalan, dia jawab juga, tapi dia jawab dengan menyesatkan orang lain. Ini tanda akhir zaman. Ulama yang sebenar mati. Yang tinggal adalah orang-orang yang hanya semata-mata pandai bercakap, lalu diangkatlah dia menjadi pemimpin. Jadi mereka sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah. Ini juga ada cabaran. Cabaran akhir zaman yang Nabi SAW dah bagi tahu. Nabi SAW bukan predik tau. Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Sebab Nabi SAW tak akan bercakap benda yang salah dan tidak pasti. Nabi SAW bercakap semua benda yang memang pasti berlaku. Ini bukan sekadar ramalan, bukan ramalan cuaca kan? Nabi SAW bagi tahu satu zaman nanti begini, satu zaman nanti begini. Memang confirm itu akan berlaku. Dan akan adalah cabaran tersebut kan, pada zaman-zaman yang kemudian. Pada hari ini kadang-kadang kita tengok ada orang, kadang-kadang orang berilmu sekalipun, orang yang alim sekalipun, yang dikatakan berilmu, walaupun belajar sikit-sikit je, belajar silibus je pun dekat universiti, kadang-kadang kita tengok boleh rosak. Kan? Mula hilang adab kepada para ulama terdahulu. Imam Syafi'i tak panggil Imam Syafi'i je kan? PE je kadang-kadang disebut kan? Macam bagus sangat dia kan? Ada kan? Belajar silibus pun kat universiti, tapi rasa alim sangat kan? Sampai dia kata, oh ni Imam Syafi'i salah namanya ni dalam bab ni. Salah, tak betul ni, dia tak jumpa hadis ni, saya jumpa kan? Dia lagi hebat daripada Imam Syafi'i. Ada kan? Dia tak nafikan, confirm ada punya. Lagi-lagi zaman sekarang ni lagi berlambak je ni macam ni. Okay? Dia mula nak menyalahkan ulama-ulama dan sebagainya. Tadi saya tengok dalam WhatsApp group, ada satu group saya ni, dia sebut, kata seorang ustaz, dia kata sebenarnya masyarakat Melayu ni salah dalam beragama sebab menganggap orang tidak ada, orang yang berhadas besar tak boleh pegang Quran. Ini masyarakat Melayu punya kesilapan. Oh, sedap dia salahkan masyarakat Melayu kan. Padahal itu adalah pandangan keempat-empat mazhab sebenarnya. Tapi tiba-tiba orang Melayu juga kena. Inilah orang kita, kerana dia cepat rasa tak yakin dengan bangsa dia sendiri tu. Dia rasa macam orang Melayu kalau buat tu salah. Tengok Arab buat lain, kita buat lain. Kita salah ni. Kita buat bid'ah kot. Sebab apa? Arab lepas semayang dia tak baca doa, kita buat baca doa, kita salah ni. Semua kita salah je kan. Ada orang
ada orang dululah, ni cerita dulu bukan cerita sekarang. Dia cerita dulu.